Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang ini talqin mayat. Kita bincang terlebih dulu sikit sebanyak berkaitan dengan talqin. Talqin ini terbahagi kepada dua. Talqin orang yang nazak dengan talqin dekat kubur. Ada dua. Talqin orang yang nazak tu dia panggil, orang nazak ni dia panggil bahasa Arabnya al-muhtadar. Al-muhtadar orang yang nazak. Perempuan yang haid dan nifas, khilaf ulama boleh ke tak ziarah orang yang nazak. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i boleh. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i harus. Kemudian talqin ketika nazak. Kita bincang terlebih dahulu talqin ketika sedang nazak. Maka sunat talqin orang yang hampir mati ni sunat. Hukum dia adalah sunat. Talqin apa ni? Talqin saya kita bahas talqin apa? Biasa kita bahas talqin syahadah tu lah, la ilaha illallah. Okey, tak apa. Talqin sunat, talqin tersebut sunat, tapi sunat tersebut mentalqinkan orang dalam keadaan tidak cemas. Taklah kelang kabut, relax je. Supaya apa? Supaya mayat tersebut tak berasa terkepit, tak berasa sepi, tak berasa tidak boleh cemas. Bahkan perlu relax, perlu santai supaya dia dapat tadabbur setiap kalimah yang kita ucap, la ilaha illallah. Pada ketika tu dia tak, apa dia panggil, tak betul sikit. Sehingga kalau dalam kita Aqidatun Najis pun, kalaulah seorang itu kita talqin dia pergi ucap perkataan kufur, kata Allah tak ada ke apa, kita sebagai orang yang mentalqin dia dan orang yang berada di hadapan dia tidak boleh su'udzan. Bahkan haram pula kita pergi tanam tempat yang bukan Islam kerana dia mengucapkan perkataan kufur. Kerana kita tanggung atas kata dia cakap begitu sebab tak sedar diri. Gitu. Bukannya dia tu memang kufur. Ni orang yang orang yang gila dunia. Macam ni. Dia pergi tuduh kat batu pula. Itu kata dalam kita Aqidatun Najis. Okey, itu sunat begitu. Kemudian siapa yang kena talqin? Siapa yang kena talqin? Sunat orang yang mentalqin tentu ialah orang yang tidak ditahmah dan tidak tertuduh sebagai orang yang hasad dengan dia, orang yang bermusuhan dengan dia, orang yang nak harta warisan dia. Sunat gitu. Orang yang talqin tu janganlah di kalangan orang yang ditahmah ataupun dituduh hasad kepada orang mati, ataupun bermusuhan dengan orang mati, ataupun nak harta warisan orang mati tu. Mana orang lain lah. Orang lain. Bila kata orang lain, siapa yang berhak, yang paling berhak untuk talqin? Yang paling berhak untuk talqinnya ialah orang yang paling dikasihi oleh orang mati di kalangan ahli waris. Anak dia ke, orang yang paling dikasihi oleh orang mati tersebut dalam kalangan ahli waris. Itu orang yang paling berhak untuk talqin. Bukan makna orang lain tak boleh, dia yang paling berhak. Kemudian
Kalau seorang budak-budak mumayyiz mati, adakah perlu talqin? Kalau seorang budak-budak yang mumayyiz mati, adakah perlu talqin? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan yang mu'tamad, pandangan yang aujah ialah sunat talqin. Walaupun budak-budak yang mumayyiz belum lagi baligh. Belum lagi apa? Belum lagi baligh. Sunat talqin. Sunat talqin. Cumanya kanak-kanak yang mumayyiz ni, walaupun kita sunat talqin, tak sunat talqin di kubur. Kubur tak sunat lah. Sebab apa tak sunat talqin di kubur? Sebab dia tak akan ditanya soalan oleh malaikat. Dia tidak akan ditanya soalan oleh malaikat. Maka tidak sunat untuk talqin di kubur pada kanak-kanak yang mumayyiz. Okey. Kemudian kita dah bahas dah hukum talqin, siapa yang berhak talqin. Kemudian budak mumayyiz kena talqin ke tak? Yang ketiga, benda apa yang kita perlu talqin? Benda apa yang kita perlu talqin? Iaitu kita perlu talqin syahadah tanpa asyhadu, iaitu la ilaha illallah, dan tanpa Muhammadur Rasulullah. Untuk orang Islam saja ni, ni untuk orang Islam saja. Kalau orang Islam saja, kita talqin hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam iaitu la ilaha illallah, dia masuk syurga. Dalam kitab Aqidatun Najim dia sebut pula, kalau dia ditalqin Muhammadur Rasulullah, kemudian mayat tersebut dia pun sebut Muhammadur Rasulullah, adakah dia perlu ulang semula la ilaha illallah kerana nak meraihkan hadis tadi? Jawapannya khilaf. Khilaf ulama, adakah perlu ulang sekali lagi la ilaha illallah untuk mendapat fadilat man kana akhiru kalami, ataupun man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah tu, ataupun tidak? Khilaf. Pandangan mu'tamad tak payah ulang dah, sebab Muhammad Rasulullah menyempurnakan syahadah la ilaha illallah, tetap dia dapat fadilat la ilaha illallah tu. Itu benda yang kita perlu talqin. Kemudian ada ke tak dalil talqin? Ada dalil talqin. Dalil kepada talqin ada hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, laqinu mautakum. Laqinu mautakum, talqinlah oleh kalian akan orang-orang mautakum. Apa mautakum? Ai man hadarahul maut, orang yang hampir nak mati. Itu mautakum. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi mautakum di situ makna man hadarahul maut. Habis. Tu antara dalil lah, tu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kalau orang tersebut kita talqin, dia tak sebut la ilaha illallah, adakah dia masuk syurga? Soalan. Kita talqin dah la ilaha illallah, dia senyap, lepas tu mati. Adakah dia masuk syurga ataupun tidak? Jadi kena tengok, kalau dia orang Islam tetap masuk syurga walaupun tidak bersyahadah. Sebab dia kira asalnya Islam, selesai. Cuma tak dapat fadilat akhir kalam la ilaha illallah. Itu ya. Habis. Lepas tu apa lagi? Okey, kalau apa hukum kalau talqin dengan Rafiqul A'la? Sebab Nabi SAW sebut di akhir kalam Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Perlu ke talqin? Boleh ke tak talqin dengan Ar-Rafiqul A'la? Tak perlu. Bahkan pendapat yang mengatakan boleh talqin dengan Ar-Rafiqul A'la, nama Tuhan tu Ar-Rafiqul A'la tu ditolak, dikritik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu kerana Allah Subhanahu wa taala beri pilihan kepada Nabi SAW nak sebut Ar-Rafiqul A'la ke la ilaha illallah. Nabi SAW pilih Ar-Rafiqul A'la, maka itu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk diamalkan kepada umat. Kemudian talqin orang kafir. Kalau orang kafir nak mati, perlu ke tak talqin kepada dia? Okey, kalau kita tengok dia ni ada harapan untuk masuk Islam, boleh talqin kepada dia, tapi talqin asyhadu
penuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan harapan dia masuk Islam sebelum mati. Boleh. Perlu talqin syahadah tanpa khilaf ulama. Boleh talqin, tapi kena ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, habis dah talqin orang nazak. Yang kedua, talqin orang mati. Apa? Talqin orang mati di atas kubur. Itu pun sunat juga. Ni habis dalam mazhab Syafi'i sunat talqin ketika di atas kubur untuk orang mati. Cuma berlaku persoalan pertama, orang syahid dunia akhirat perlu talqin ke tak? Orang syahid dunia akhirat perlu talqin ke tidak? Khilaf ulama. Pandangan pertama kata perlu talqin, pandangan yang kedua kata tak perlu talqin. Dua. Siapa yang tak perlu talqin atas kubur? Hak tadi kita sebut, kanak-kanak yang mumayyiz. Kanak-kanak mumayyiz tak perlu. Sebab tu kalau budak-budak mati umur 7 tahun, 8 tahun, tak payah buatlah tahlil 7 hari 7 malam. Ni ada juga orang buat. Dia pergi buat tahlil 7 hari 7 malam. Siapa tu? Untuk anak dia yang mati. Umur dia apa? 8 tahun lah. Kalau untuk atuk dia yang mati tak apalah juga. Ni untuk dia saja 7 hari 7 malam lah tu. Allah lah jeng tu. Tu. Siapa lagi yang tak perlu talqin? Yang kedua ialah orang gila. Orang gila tak perlu talqin sebab dia tidak mukallaf. Dia pun tak ditanya malaikat. Dia pun tidak ditanya oleh malaikat. Sama jugalah para anbiya tak tanya malaikat. Apa-apa yang tak tanya malaikat tak perlu talqin. Talqin tu berlaku bila? Berlaku selepas daripada kambuh tanah. Selepas daripada kambuh tanah. Itu lebih dekat masanya untuk ditanya. Itu kita talqin. Sebab lepas kambuh tu waktu yang paling terdekat untuk ditanya oleh malaikat Munkar Nakir bila kita pergi. Kemudian sunat pula talqin tadi atas kubur tu kita ulang 3 kali. Ni sunat ulang 3 kali. Dan para hadirin berdirilah di sekeliling kubur tu dengar apa benda yang disebutkan oleh orang yang talqin tu. Tu semua dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'id. Ini talqin mayat. Barulah kita baca talqin dia. Apa ni? Tertib membaca talqin bahawa apabila sudah dikuburkan mayat itu, kemudian hendaklah menghadap kiblat dan jirus air. Jirus air atas kubur harus, tak ada masalah untuk meratakan tanah. Talqin itu pada nisan yang di kepala kubur itu. Duduk situ lah. Sunat. Sekejap, ada benda tinggal ni. Sunat para hadirin untuk berdiri, orang yang talqin duduk. Sunatnya orang yang talqin duduk, orang yang selain orang talqin tu sunat berdiri. Sebab apa sunat bagi orang talqin tu duduk? Sebab lebih dekat kepada mayat untuk dengar. Walaupun dia dengar, tapi posisi tersebut lebih dekat kepada mayat untuk dengar. Okey. Sampai ke kaki mayat tu. Dan baca doa ini, saqallahu tharahu wa barradallahu madja'ahu wa ja'alal jannata mathwahu. Sambil jiru tu doa dia. Saqallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kuburnya kurniaan, wa barradallahu madja'ahu, dan Allah Ta'ala mensejukkan tempat mengiringnya, mengiringnya, wa ja'alal jannata mathwahu, dan menjadikan syurga itu tempat kembalinya. Kemudian duduklah di sebelah kepalanya, kepala seorang mayat tadi, di sisi kubur itu menghadap kiblat, dan bacalah talqin ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la imun qaimun qahirun qadirun adilun fadilun la yanamu wa la yamutu wa la yafutu wa la yahulu wa la yazulu abadan abada dhul jalali wal ikram biyadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un kullu man 'alayha fan wa yabqa kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Jikalau mayit laki-laki, sebutkan ya Abdullah ibn Amatillah uzkuril ahda alladhi kharajta, dan jikalau mayit perempuan sebutkan ya Amatallah binti Hawa uzkuril ahda alladhi kharajti min darid dunya ila daril akhirah wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun. Soalan muka nakir bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa dia, khilaf ulama. Wa anna al-munkara wan nakir haqqun wa anna as-su'ala haqqun wa anna al-jawaba haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna al-mizana haqqun وأن البعث حق وأن الحوض حق وأن القصاص حق وأن الشفاعة حق وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبواحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم منها خلقناكم وفيما نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن يأتيك الملكان الكريمان الموكلان المحاسبان فلا يفزعاك, mereka tidak mengkejutkan kau, wala yurhiba, tidak mereka tu menakutkan kau, wala yurwi'aka wala yahulaka. Kaki boleh baca kau, kaki tu untuk perempuan, ka tu untuk laki. Tulis baik dulu tu. فإنهما خلق من خلق الله تعالى فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما دينك وما قبلتك وما إخوانك فقل الله ربي ومحمد نبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والإسلام ديني والمؤمنون والمسلمون كلهم إخواني على ذلك خلقت وعلى ذلك حييتي وعلى ذلك متي وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله تعالى بالقول الثابت اللهم ثبتها وتبربان بالقول الثابت قول الثابت لا إله إلا الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب غفور رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bermula kita hendak masuk ke kubur itu sunat memberi salam. Ini adab ziarah kubur lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu paling kurang. Dia sebut dah ni. Seperti mengata Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian lalu baca doa ini, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin. Maka apabila berjalan baca ini pula, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala kita duduk di kubur, baca Yasin hingga akhirnya. Dan baca tabarakalladzi surah al-mulk hingga akhirnya. Dan baca qul huwallah surah al-ikhlas hingga akhirnya. Beberapa suka banyaknya, ikut kehendak kita berapa banyak nak ulang. Dan baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Dan baca ayat al-kursi sekali. Dan baca tasbih yang tersebut itu 10 kali. Tasbih mana tadi itu?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Babi. Dan baca doa ini, Allahumma rabb hadhihi al-arwahil faniyati wal ajsadil baliyah wal 'idhamil nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil 'alaihim ruhan minka wa salaman minni. Adapun mayit kanak-kanak tiada tersebut di dalam kitab faqih. Tidak kitab faqih, patut kitab fiqh lah. Ya tu tak ada. La'alla sa' ya tu tak ada. Tiada tersebut di dalam kitab fiqh akan talqin itu. Sebab apa kita kata? Sebab kanak-kanak mumayyiz tidak sunat untuk talqin. Diharuskan kepadanya mana tadi? Adapun mayit kanak-kanak, yakni kanak-kanak mumayyiz tiada tersebut di dalam kitab fiqh akan talqin itu. Diharuskan kepadanya kepada kanak-kanak tersebut, melainkan telah teradat saja. Jadi adat ya, jadi adat. Dari sudut hukum tak sunat pun. Kalau buat tu hanya adat, jadi adat. Apabila sudah diperbuat sekalian yang wajib bagi kubur kanak-kanak itu, baca ni. Ni musoneh sebut ni untuk kanak-kanak mati ni lepas urus belaka. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ini bukan talqin ni. Ini bukan talqin ni, lebih kurang doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun qa'imun qadirun 'adilun fadilun la yanamu wa la yamut wa la yafutu wa la yahulu wa la yazulu abadan dhul jalali wal ikram biyadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma wa hadha at-tiflu alladhi lam yablugh al ahlam wa lam yajri alayhi al aqlam wa lam yaktasib al khataya wal atham خلقته برحمتك فيها سبحانك اللهم وهو tu budak-budak lelaki, ia tu budak-budak perempuan, min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alhu wa Allahumma ij'alha faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idhamatan wa i'tibaran wa syafi'atan wa mushfi'atan lahumā ay lil abawayn wa thaqqil Allahumma bihi aw biha mizanahuma. Allahumma thaqqil mizanahuma wa 'azzim biha ajrahuma warfa' biha darajatihima wa afrighis sabra ala qulubihima. Sebab orang budak waktu kecil ni dia dapat syafaat kan mak pak dia. Allahumma ja'alhu Allahumma ja'alha mahbatan ila babi jannatika hatta yadkhula abawaha fiha wa yanala ma yatamannahu ya ma'syaral hadirin rahimakumullah. Ja'alallahu hutamana wa hutamakum fi a'la 'illiyin wa athabana wa iyyakum thawabas sabirin wa ghafarallahu lana wa lakum ajma'in. Allahumma ighfir li ahli al-qubur min al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ajma'in waj'al اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحضور والمغفرة على أهل القبور إنك مالك رب غفور رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Jadi doa lah, tidak ada sebarang talqin. Habis babut tayammum, wallahu a'lam. Ada soalan? Ambillah untuk kita hari ni, sambung pula esok insya-Allah taala jam pukul 9 macam biasa lah, 9 suku. Ada soalan? والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.